Selamat kembali murid-murid. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan yang sihat dan kamu semua telah bersedia untuk PDPR Bahasa Melayu kita pada hari ini. Okey, jadi kita terus kepada tajuk pembelajaran kita. Rasanya apakah tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Okey, kalau kamu dapat lihat, cikgu dah paparkan ya tajuknya ialah Boleh Saya Bantu Ibu? Okey, jadi seperti biasa kita akan lihat dulu fokus utama kita dan juga objektif pembelajaran kita pada hari ini. Fokus utama kita pada hari ini ialah bagi standard kandungan, memahami dan membina ayat mengikut konteks. Dan bagi standard pembelajaran pula, memahami dan membina pelbagai ayat majmuk mengikut konteks. Okey, kita lihat pula objektif pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan capai dua objektif juga, iaitu yang pertama, mengenal pasti kata hubung yang sesuai untuk ayat majmuk. Dan yang kedua, membina 3 ayat majmuk dengan betul mengikut konteks. Okey, jadi hari ini kamu akan belajar tentang ayat majmuk, okey? Tapi sebelum tu, cikgu nak kamu dengar dulu apa itu ayat majmuk dan kata hubung, okey? Aspek yang ditekankan sepanjang PDPR kita pada hari ini ialah aspek tata bahasa. Murid-murid boleh buka muka teks, muka surat 113 ya. Cikgu akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan ayat majmuk terlebih dahulu. Okey, jadi murid dengar. Okey, dengar dan fokus dengan apa yang akan cikgu sampaikan. Okey, ini penting ya untuk latihan kita pada hari ini. Jadi, apa itu ayat majmuk? Ayat majmuk merupakan ayat yang terdiri daripada 2 atau lebih ayat tunggal. Okey, ayat-ayat tunggal disambungkan dengan kata hubung untuk membentuk ayat majmuk. Maksudnya, ayat majmuk ni mestilah terdiri daripada lebih daripada 2 ayat tunggal ya dalam ayat majmuk. Okey? Dan bagaimana ayat tersebut disambungkan? Menggunakan kata hubung. Apa itu kata hubung? Mari kita lihat. Kata hubung ini sangat penting dalam ayat majmuk. Betul? Okey, sebab ia berperanan untuk menggabungkan ayat-ayat tunggal dan barulah boleh menjadi ayat majmuk yang gramatis. Okey, mari kita lihat contoh kata hubung. Okey. Yang cikgu bagi ini ialah kata hubung yang menggabungkan ayat tunggal yang setara sifatnya. Apa itu setara sifatnya? Mari kita lihat. Okey, cikgu bagi contoh kata hubung yang setara sifatnya. Contohnya atau, dan, lalu, sambil, manakala, tetapi. Okey, sebenarnya ada lagi tapi inilah yang penting. Okey, cikgu nak kamu fokus dengan kata hubung yang cikgu berikan ini. Okey? Okey, cikgu ada bagi contoh ayat majmuk, okey, menggunakan ayat kata hubung yang setara sifatnya. Mari kita lihat. Contoh yang pertama, ayah akan balik esok atau lusa. Kata hubung yang cikgu gunakan atau. Nampak tak cikgu gariskan? Okey, atau. Okey, kalau kita lihat setara sifatnya. Apa yang setara sifatnya dalam ayat tu? Esok atau lusa merujuk kepada hari, betul? Okey, bila hari semasa ayah akan balik. Jadi hampir sama, dia dalam kategori yang sama. Maksudnya itulah sifat yang setara. Okey, jelas? Jadi yang kedua kita lihat pula adik menyiram pokok bunga manakala kakak mengelap tingkap. Okey. Kalau kita lihat, cikgu gariskan perkataan manakala. Itulah kata hubung untuk ayat tersebut. Betul? Okey. Kenapa ayat tu ada setara sifatnya? Kalau kita baca, adik menyiram pokok bunga, kakak pula mengelap tingkap. Kedua-dua aktiviti tersebut adalah aktiviti bergotong royong. Okey? Jadi mempunyai sifat yang sama, iaitu under satu kategori yang sama. Okey? Faham? Okey. Kita
Kita lihat pula contoh kata hubung untuk menerangkan sesuatu. Okey, cikgu ada bagi beberapa kata hubung yang menerangkan sesuatu. Contohnya kerana, kedua agar, untuk, supaya, hingga, walaupun. Okey, jadi mari kita lihat contoh yang cikgu berikan. Lily tidak hadir ke sekolah kerana dia demam. Jadi di situ cikgu gariskan perkataan kerana. Kerana itu merupakan kata hubung untuk ayat majmuk ini. Okey. Cikgu nak menerangkan kenapa Lily tak hadir ke sekolah. Jadi cikgu gunakan kerana. Faham tak? Okey, kita lihat Lily tidak hadir ke sekolah. Jadi cikgu nak tahu sebab kenapa. Okey, jadi cikgu sambung gunakan kata hubung dan cikgu tulis kerana dia demam. Faham? Okey, jadi kita lihat yang kedua. Pekerja itu memakai sarung tangan supaya tangannya tidak cedera. Okey, dalam ayat majmuk tersebut, cikgu gunakan kata hubung supaya. Okey. Jadi kenapa cikgu guna supaya? Untuk menerangkan kenapa pekerja itu memakai sarung tangan. Supaya tangannya tidak cedera. Itulah cara untuk menggunakan kata hubung untuk menerangkan sesuatu perkara. Okey? Kalau ada kata hubung maksudnya ayat tersebut merupakan ayat majmuk. Itu saja. Okey? Jelas? Okey, mari kita beralih ke aktiviti yang pertama. Aktiviti pertama kita pada hari ini iaitu membaca dan memahami maklumat berdasarkan petikan dan gambar. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 113 ya. Okey, mari kita lihat tajuknya. Boleh saya bantu, Ibu? Okey, jadi petikan yang pertama. Sudah beberapa hari Sinki di dapur rumah Zara tersumbat. Zara mencari maklumat daripada internet untuk membantu ibunya, Puan Zura. Okey, mari kita lihat pula gambar yang terdapat dalam muka surat tersebut. Mari kita lihat gambar rajah yang pertama. Okey, kalau kita lihat, ibu Zara sedang memegang sesuatu. Apa itu? Itu merupakan pelocok. Okey, pelocok ini merupakan satu alat yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah Sinki yang tersumbat. Jadi di gambar tersebut kita dapat lihat Ibu Zara tengah bersungguh-sungguh bagi mengatasi masalah Sinki yang tersumbat. Okey, kita lihat pula gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua, apa yang dilakukan oleh Zara dan ibunya? Mereka sedang mencari. Melayari internet untuk mencari cara-cara yang terbaik ataupun alternatif lain untuk mengatasi masalah Sinki yang tersumbat. Dengan menggunakan apa? Gadget apa yang mereka gunakan itu? Mereka gunakan tablet. Mari kita lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, kita dapat lihat Zara sedang menunjukkan ke arah Sinki. Di situ kita dapat lihat, Zara dia tengah mengajak ibunya menggunakan kaedah yang ditemuinya dalam internet. Dan yang keempat, Zara tengah memegang apa? Bahan-bahan yang diperlukan kan? Bahan-bahan yang diperlukan untuk mengatasi masalah Sinki tersumbat. Dan yang kelima, Zara dan ibunya sedang menuang bahan-bahan yang diperlukan ke dalam Sinki tersebut. Itulah yang Zara dan ibunya tengah buat untuk memastikan Sinki mereka dapat digunakan lagi agar tidak tersumbat dan mereka dapat mencuci pinggan mangkuk mereka dengan selesa.
Okey, mari kita beralih ke aktiviti yang kedua. Aktiviti kedua kita, cikgu nak kamu mengenal pasti kata hubung yang sesuai dan membina ayat majmuk. Cikgu akan bagi kamu satu contoh dan yang selebihnya cikgu nak kamu buat sendiri. Boleh? Okey, jadi kita lihat. Ayat tunggal yang diberikan, ada 2 ayat tunggal yang diberikan untuk membentuk satu ayat majmuk. Ayat tunggal yang pertama ialah Puan Zurah menggunakan pelocok. Pelocok yang kalau kita lihat dalam gambar tu, alat yang dipegang oleh Puan Zurah. Itu dinamakan pelocok. Dan ayat yang kedua, Singki di dapur, Puan Zurah masih tersumbat. Jadi, apakah kata hubung yang sesuai untuk menggabungkan ayat-ayat tunggal ini supaya dapat jadi ayat majmuk yang gramatis? Ya, cikgu pun telah nyatakan. Kata hubung yang sesuai ialah tetapi. Jadi macam mana kamu nak tulis ayat majmuk tersebut? Mari cikgu tunjukkan. Puan Zurah menggunakan pelocok, tetapi Singki di dapurnya masih tersumbat. Kalau kita lihat ayat majmuk ni, cikgu ambil saja ayat yang pertama, ayat tunggal yang pertama, dan kemudian disambungkan dengan kata hubung yang cikgu berikan dan kemudian sambung lagi dengan ayat tunggal yang kedua. Cumanya kalau kita lihat, cikgu tak salin semula nama Puan Zurah. Kenapa? Supaya ayat majmuk tersebut lebih cantik, lebih gramatis lah kan semasa kita baca. Jadi cikgu tukar Puan Zurah kepada Nya. Cikgu menggantikan Puan Zurah kepada kata ganti nama Nya, N-Y-A. Singki di dapurnya. Itulah cara kamu untuk menulis dan menjadikan ayat majmuk kamu lebih gramatis. Mari kita lihat contoh yang kedua. Jadi bagi gambar rajah yang kedua ni, cikgu tak akan bagi ayat majmuk. Cikgu nak kamu bina sendiri. Boleh? Tapi kita akan bincang sama-sama kata hubung yang sesuai digunakan untuk ayat tunggal yang cikgu berikan. Jadi kalau kita lihat untuk gambar rajah kedua, ayat tunggal yang diberikan ialah Zara melayari internet menggunakan tablet. Dan ayat tunggal yang kedua ialah Ibu Zara melayari internet menggunakan tablet. Kata hubung yang sesuai ialah apa dia? Apa kata hubung yang sesuai untuk kedua-dua ayat tunggal ini supaya digabungkan menjadi ayat majmuk yang gramatis? Ya, jadi kata hubung yang sesuai ialah dan. Kenapa dan? Kalau kita lihat, Zara melayari internet menggunakan tablet. Ibunya juga melayari internet menggunakan tablet. Benda yang sama kan? Jadi kita tak perlu ulang balik benda yang sama. Kita terus saja tulis. Cikgu bagi tips. Kalau nampak perkataan yang sama ataupun situasi yang sama, macam bulat-bulat sama, kamu boleh potong terus frasa tersebut dan salin balik apa yang tak ada dalam ayat tersebut. Kemudian kita lihat pula gambar raja yang ketiga. Ayat yang diberikan ialah Zara mengajak ibunya. Dan yang kedua, Zara mencuba kaedah daripada internet. Jadi, apakah kata hubung yang sesuai? Ya, kata hubung yang sesuai ialah untuk. Jadi, cikgu nak kamu bina ayat majmuk ini. Boleh? Mari kita lihat pula
gambar raja yang keempat. Okey. Ayat tunggal yang diberikan ialah Zara berjalan ke arah Singki. Dan ayat tunggal yang kedua ialah Zara membawa serbuk penaik. Okey? Jadi, apakah kata hubung yang sesuai untuk menggabungkan kedua-dua ayat tunggal ini? Jadi kalau di situ cikgu letak sambil. Okey? Jadi kamu akan bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal dan juga kata hubung yang telah diberikan. Okey, mari kita lihat gambar rajah yang terakhir pula. Okey, gambar rajah yang terakhir, ayat tunggal yang diberikan ialah Zara memasukkan serbuk penaik ke dalam lubang Singki. Dan yang kedua, Ibu Zara mencurahkan cuka. Okey, kalau di situ cikgu telah letak kata hubung manakala. Kenapa? Mereka berdua melakukan perkara yang berlainan tetapi masih sama kan? Betul tak? Ingat tak tadi? Cikgu dah berikan contoh macam adik tengah menyiram bunga, manakala kakak tengah mengelap tingkap. Okey, sama saja situasi ini, kedua-dua mereka sedang mencari jalan untuk menyelesaikan Singki tersumbat. Jadi itulah tindakan mereka. Okey. Jadi apakah ayat majmuk yang sesuai ditulis berdasarkan ayat tunggal dan juga kata hubung yang telah diberikan? Jadi kamu perlu tulis. Okey, nanti kamu hantar kepada cikgu supaya cikgu dapat semak. Okey? Itulah tugasan kamu pada hari ini, iaitu membina ayat majmuk, okey, berdasarkan ayat-ayat tunggal dan juga kata hubung. Okey? Jadi selamat belajar murid-murid. Cikgu harap sedikit sebanyak tentang ayat majmuk ini dapat memberikan kamu input. Okey? Dan cikgu harap kamu dapat membuat tugasan kamu pada hari ini dan hantar kepada cikgu seperti biasa, dan kita akan jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Bye murid-murid.